dalam bab ni. Nabi SAW bersabda, suruhlah kanak-kanak as-sabi, kanak-kanak apabila dia berumur 7 tahun supaya bersemayam. Kalau umur 10 tahun, pukul alaiha, yani ala tarkiha. Ala dengan makna tark, ala li tark sama dengan makna an, sama dengan makna an juga. Walladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum an salatihim sahun, an salatihim sahun. An itu maknanya bukan terlupa gitu saja, terlupa dengan meninggalkan, dengan makna meninggalkan. Sebab an ditark di sini pun ala itu pun makna begitu. Mana pukul ketika dia umur 10 tahun, kalau tak semaya, tinggal semaya, pukul. Nah, berhubung dengan sanad hadis ini, sanad hadis ini iaitu Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah tu situ. Ada orang yang mengatakan dia ni thiqah. Abu Khaisamah pula dia kata Yahya bin Ma'in pernah ditanya tentang hadis-hadis Abdul Malik bin Rabi' an abihi an jaddih ni. Yahya bin Ma'in kata dhaif berlaku. Ibnul Jauzi pula dia ada menukilkan daripada Ibnu Ma'in juga, Yahya bin Ma'in juga, dia kata Abdul Malik ni dhaif. Abul Hasan Ibn Al-Qattan kata lam tathbut adalatuhu, adalahnya tidak sabit, tidak sabit, mana tidak terbukti adalahnya. Walaupun Imam Muslim ada mengambil riwayat daripada dia, itu tidak boleh dijadikan hujah. Tetapi Muslim hanya buat mari satu saja riwayat daripada dia. Ada dia ni satu saja hadis dia dalam bab muta'ah, itu pun secara mutaba'atan, bukan asalatan. Itu beza tu, beza. Sebab itulah ulama-ulama mari perawi-perawi ni kita jangan keliru. Sebab tu ulama sebut kalau ada pun mutaba'atan, sebagai mutabi' sahaja, bukan sebagai asas dalam riwayat itu. Bukan nak jadi sebagai tempat asas, tempat berputar segala riwayat tu. Ni jadikan sebagai asas. Imam Muslim tak buat asas. Kalau asas tu dia panggil asalatan. Rawahu Muslim asalatan. Ni rawahu Muslim mutaba'atan. Rawa anhu Muslim mutaba'atan. Mana Muslim riwayatkan daripada dia secara mutaba'ah, jadi dia ni menjadi mutabi' kepada orang lain. Orang lain tu kuat, dia ni sebagai penyokong gitu saja je, sebagai penyokong, bukan sebagai hak asas, hak tonggak, tidak. Imam Zahabi pula dalam mizan dia, Mizanul I'tidal, dia kata Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah an abihi saduq. Saduq ini kalau dari segi bahasanya mana kuat tu, sebab fa'ul. Orang panggil kalau dalam saraf ni dia panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni makna kuat lah. Sadiq makna benar, saduq sangat benar. Sangat benar ni bagus lah kita kata. Supaya akil makan, akul berhi makan. Dhahik suka, dhahuk berhi suka. Berhi makna banyak, menunjukkan makna banyak. Sini pun saduq ni kalau nak kira dari segi bahasa maknanya sangat benar. Apakah makna bagus? Tak. Dari segi ilmu mustalah hadis, saduq ini tidak makna bagus, tidak. Bahkan dia ni hanya sekadar apa dia? Istilah dia, lafaz ta'dil yang rendah, lafaz ta'dil yang rendah, tidak tinggi. Dia kata insya-Allah, saduq insya-Allah. Itu pun dia kata saduq itu pun insya-Allah. Mana dia tidak berapa kemah lah tu, tidak berapa yakin benar lah tu kalau dia kata insya-Allah tu. Hanya Yahya bin Ma'in sahaja mengatakan dia ni dhaif. Hanya Yahya bin Ma'in sahaja yang mengatakan dia ni dhaif. Yang ni bagi Yahya bin Ma'in, hadis dia ni tersak mari ke mana-mana pun dhaif lah. Dah dia anggap dhaif. Orang lain dia tidak anggap dhaif. Dia kata saduq. Imam Zahabi kata insya-Allah. Insya-Allah tak apalah, boleh lah. Tidaklah termasuk dalam orang-orang yang dhaif.
Tapi nak kata tinggi sangat kedudukan dia pun tidak juga. Dengan sebab itu kita kata dengan ada ni dia hadis hasan lah, paling tingginya hasan. Atau oleh kerana ada juga hadis-hadis yang sahih, kita boleh juga kata sahih li ghairi. Hadis ini sahih. Jadi kadang-kadang kita tengok setengah-setengah ulama dia kata sahih. Ada sahih li ghairi. Bukan hak ni yang sahih, hak lain. Ada juga lah betul. Itu satu perkara. Kita kena beringat sama. Ini panduan penting. Kalau seorang pun ulama hadis dia kata dhaif, kena beringat. Misal sini Imam Zahabi kata hanya Yahya bin Ma'in sahaja mengatakan dia ni dhaif. Walaupun seorang, kena beringat. Sebab apa? Hukum dalam ni macam umum. Mesti kau kena pukul. Lepas tu kalau umur 7 tahun, cerdik ni dia tidak sama tahap dia. Kadang-kadang kanak-kanak tu umur 6 tahun cerdik dah. Kadang-kadang umur 7 tahun tak cerdik lagi. 8 tahun pun tak cerdik lagi. Maknanya kalau mengikut ni, siapa umur tu mesti lah. Dia bukan suruh. Nabi SAW kata suruh anak kamu, kanak-kanak. Lepas tu kalau umur 10 tahun pukul. Mana kena pukul belakang. Kena pukul belakang. Satu. Lepas tu pukul belakang tu pukul lagu mana? Pula. Itu timbul pula persoalan. Bimbang, kita bimbang, takut-takut. Ada orang yang jenis pakat zahir, maka dia akan bertindak. Tindakan dia tu pula tak kena pula. Sebab apa? Sebab pengetahuan dia tu tidak cukup molek, satu. Yang kedua, boleh jadi sifat dia tu jadi kerah. Ada juga orang dengan anak-anak ni kuat lah. Jadi menyebabkan kesan dia tu tidak baik. Apakah pukul ini mesti? Seperti dalam Quran juga. Hak berhubung dengan isteri yang kamu takuti, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila. Ayat tu kan, mana isteri-isteri yang kamu takut mereka diderhaka, kalau kamu bimbang, fa'izuhunna, kamu nasihat dia, wahjuruhunna fil madaji', tak usah tidur sekali, wadribuhunna, ada pukul, fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila. Kalau mereka tu kamu, tak ada jalan lah untuk kamu nak buat bertindak yang tidak baik begitu, bertindak kasar begitu. Jadi kalau nak kira dalam ayat tu pun suruh pukul juga. Pukul lagu mana? Setiap orang perempuan kena pukul kau? Lebih kurang ni juga kena kira. Tak boleh. Mana kita kena ambil kira hak lain pula. Jangan kira hak ni. Dia tidak padan dengan hak ni saja. Sebab biasanya kalau hadis tu tinggi benar, kita boleh pakai selalu hak tu. Tak kena tengok hak lain. Ni tak boleh. Kena tengok hak lain. Ni satu kaedah jugalah. Kalau hadis dhaif, kita kena perhati. Boleh jadi dia ada ikatan-ikatan yang perlu kita cari di tempat lain. Misalnya pukul. Dalam keadaan perlu pukul, bukan semua. Jika berfaedah lah pukul. Kalau dia boleh terima hak kita kata, ajaran kita tu tanpa dipukul, tak payah pukul. Mana pukul tu bukan suatu yang mesti. Yang kedua, pukul supaya juga dengan isteri tu, kalau sekiranya pukul itu berguna kepada dia. Tak boleh orang nak ambil daripada ayat tu pada nak pukul selalu. Tak boleh. Kalau sekiranya pukul itu berguna kepada dia. Kalau tidak, tak boleh. Lepas tu kalau pukul pula, dia panggil dalam kitab-kitab dia sebut darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan. Tu syarat. Itu ikatan. Jangan siapa pukul siapa patah, siapa cacat dia, jadi huduh rupa, terutamanya di muka. Kita pukul, Nabi SAW larang, tak boleh pukul muka, takut jadi cacat. Kecacatan tu nyata. Jadi tak boleh lah.
Pukul-pukul tempat tu.